A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Marilah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jurutankuasa Balai Ibadah Mata-Mata dan hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pembacaan Matla'il Badrain, muka surat 18. Muka surat yang ke-18. Edisi Jawi. Sebelah atas. Daripada mula-mula Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada malam ni perkara yang sunat-sunat dalam wuduk. Perkara yang sunat dilakukan dalam wuduk. Jadi kita sampai pada malam ni ialah tentang dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh dan yang disapu. Jadi insya-Allah kita dah, sebelum daripada ni kita ada apa ni, kanan kiri, untuk kita, jadi pada malam ni 3 pula dia kata. Jadi dia sebut sunat kita basuh di sini ditiga-tigakan. Maknanya 3 kali bagi yang dibasuh dan disapu. Jadi yang dibasuh tu ialah muka, tangan hingga siku, kemudian kaki. Itu yang dibasuh. Yang disapu kepala. Jadi hari itu kita dah sebut dah beza antara yang dibasuh dan yang disapu. Yang dibasuh tu ialah mesti meratakan air. Kalau disapu mesti dibasahkan alat nyapu tu, kemudian dikenakan kepada tempat yang disapu. Tertib tak ada 3-3 ya. Jangan tertib 3 kali juga, tak ada. Tak perlu tertib 3 kali. Cuma sekarang ni pada malam ni ialah bagaimana yang dikatakan 3 tu. Sebab masalahnya ialah kalau kita ambil wuduk guna satunya, contohnya kita guna air pipe nombor 1. Yang kedua, kalau kita ambil wuduk dalam sungai, air mengalir, ataupun hak jenis hari tu yang Haji tanya tu, terjun tu naik. Tu. Jadi adakah dia perlu terjun 3 kali? Terjun, naik balik, terjun balik, atau macam mana? Yang dikatakan 3 kali itu. Hasil, ni dia pun sebutlah hasil. Hasil ni maknanya terhasil, terjadi, dikira. Hasil meniga-nigakan pada air yang berlari. Ni air berlari. Air mana berlari? Ni zaman dulu punya bahasa. Air berlari tu macam air terjun, macam air sungai. Kalau air kolah, sekarang ni tak ada kolah dah. Zaman dulu masjid-masjid surau-surau ada kolah dah. Sempat lagi tak? Depan tu ada satu kolah besar. Sekarang ada juga setengah-setengah tempat tu. Dia maknanya kita pergi, tapi setengah-setengah orang sekarang ni, orang muda, dia rasa benda apa dia panggil? Macam kotor ni, orang ni pergi celup, orang ni pergi celup. Kita dulu masa tu kita sampai ambil berkat tu, air kolah tu, pergi minum. Tu style dulu, ni style moden lain pula tak. Sekali guna tak boleh dah. Jadi kena guna pipe juga. Kalau di Malaysia ada lagi setengah, dia buat kolah situ, pipe situ. Jadi antara kolah dengan pipe, yang mana? Kalau ikutnya yang air kolah ni bekas tangan orang tak? Bekas muka orang basuh.
air jatuh dalam tu balik, rendam tangan. Jadi kalau ikutnya banyak berkat kat situ. Jangan kira banyak dosa tau. Banyak dosa tu. Macam-macam dosa jatuh dalam tu. Jadi kalau ikutnya dari segi jimatnya, jimat kalah lah. Zaman dulu sampai nu, saya dulu masa sekolah dulu, basuh kaki pun rendam juga kaki dalam tu. Bukan sekadar tu melampau dah ni. Sebab kita duduk tinggi gitu, boleh hulur kaki macam tu. Jadi air yang berlari. Air berlari ni ialah air paip, air berlari, air sungai, air berlari. Tapi sungai tu sungai yang berlari lah. Ada sungai yang tak berlari tak? Sungai senyap tu, itu tak berlari dia panggil. Air yang mengalir. Iaitu dengan lalu 3 perlarian. 3 pelarian. Maknanya apa? Kalau air paip tu, maknanya kita letak itu, air pun mengalir tau. Dia turun tak? Itu ke bila dia lalu satu round tu, itu maknanya sekali. Dan lalu satu round lagi 2 kali. Tak mesti ulur macam tu. Kalau tak pelik semua tau. Pergi duduk bawah paip macam tu belaka. Dan kalau cukup macam tu, dia lalu sekali tu kira sekali. Lalu 2 kali, tu 3 kali. Maknanya kita agak-agak lah kan 1 saat ke 1 minit ke, tak. Dia kira lalu Dan pada air yang tenang, air yang senyap pula, dalam kolah ke, dalam kolam ke, dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Makna gerak 3 kali tu macam tu. Mana kalau rendap dalam air kolah tu, kita gerakkan 3 kali macam tu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia kira air yang tenang ni, air ni duduk kat sini. Orang sains kata molekul-molekul air. Ini standard sikit bahasa. Jadi molekul dia tu duduk kat sini, bila kita gerak tu, dia bergerak kat sini tau. Bila kita gerak kat sini pula, dia bergerak sini, molekul tu. Jadi kira 3 kali lah tu. 3 kali gerak. Dan makruh. Habis Jadi ada 2 sekarang ni. Air yang mengalir dan juga air yang tenang. Jadi kalau kita sekarang ni paip, guna paip air tu, maknanya tak perlulah kita ni tarik habis masuk balik. Tak Dia kira mengalir lama sikit tu, kira dah 3 kali lalu tu, dah kira 3 dah tu. Kemudian lagi, dan makruh dilebihkan atas 3 kali dan dikurangkan daripadanya lebih pula. Orang ni dah tahulah air lebih sangat kot ni. Dia kata air banyak, air laut. Dia mungkin basuh 5 kali basuh. Tak sunat dia kata. Ni bukan macam kalau kita kalau kita semayang kan. Kalau kita semayang tu sunatnya 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Tapi kalau nak lebih boleh tak? Boleh. Macam tu. Tapi dengan syarat semayang seorang lah. Jangan imam pula. Imam pergi baca 30 kali. Makmum kata apa benda ni, orang lambat sangat ni, mati ke apa ni imam. Ini apa gurau je. Imam jangan. Maksudnya lama sangat Dia kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, yang rokok lama, sujud lama ni, semayang tu, semayang kusuf ataupun semayang khusuf, semayang gerhana. Itu lama. Sampai diceritakan di zaman dulu ni, masa zaman sahabat Nabi, sampai ada sahabat Nabi ni bangun ni. Warna Nabi tak bunyi Allahu Akbar lagi dia pun. Rokok lagi macam tu. Itu jadi semayang gerhana Kita biasa juga semayang gerhana sini kita buat macam tu lah tau. 2 kali macam tu tau. Saya pun tak tahu, tak pernah masa gerhana kat sini. Gerhana bulan lah biasanya, kerana bulan matahari ni jarang-jarang tau. Kadang-kadang matahari ni sibuk orang duduk kerja semua tau. Tak sedar, duduk dalam bilik. Tengok-tengok, ya Allah. Dah habis dah gerhana. Kalau malam ni biasa orang beritahu, orang iklan, kita kalau gerhana bulan ni waktu malam lah tau. Kan ada waktu siang juga. Tak ada waktu siang, pelik pula waktu siang bulan. Jadi tapi kalau wuduk ni basuh 3 kali saja. Jangan lebih. Kalau lebih jadi makruh. Dan dikurangkan makruh juga. Sekali ke, 2 kali ke, kurang habis. InsyaAllah Jadi itu maksud 3 kali. Jadi ada apa-apa soalan nanti boleh tanya lah insyaAllah Saya terus ni.
Dan muwalat. Sunat seterusnya ialah muwalat. Jadi muwalat ni ada lepas ni dia akan cerita. Ada beza sikit dengan tertib. Kalau tertib tu rukun. Kalau muwalat ni sunat. Ikut makna macam lebih kurang. Muwalat ni maksud dia, yakni berturut-turut. Berturut-turut. Tapi kalau tertib berturut-turut juga tak? Terjemahan ni tak berapa ni lah kan. Jadi kita panggil muwalat. Maksudnya berturut-turut. Tapi maksud dia apa? Dan iaitu bahawa tiada hasil perceraian yang banyak antara dua anggota. Maknanya dia kata tidak berlaku perceraian. Perceraian apa? Makna perpisahan, bukan bercerai. Maknanya apa? Kalau basuh tangan mula-mula basuh muka satu anggota. Tangan sebelah kanan satu anggota, tangan sebelah kiri satu anggota. Basuh muka di rumah. Basuh tangan dekat pejabat. Basuh kaki pula dekat masjid. Masjid Jamek. Jadi sah tak sah? Sah tak? Itulah nama dia tidak ada muwalat. Sah, jawab dia sah, tapi tiada muwalat. Sebab muwalat ni tak boleh bercerai. Bercerai makna lepas basuh muka terus basuh tangan. Sudah basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala, terus basuh kaki. Terus. Nak kata terus ni berapa minit? Ni pula orang tanya. Orang zaman sekarang ni ada jam ni susah pula ni. Berapa minit agaknya? Kalau 1 minit macam mana? Basuh muka 1 minit. Kemudian baru basuh tangan. Itu kira muwalat tak? Macam mana? Dia perkiraan dia ialah kering anggota yang sebelumnya. Kering. Maknanya jangan sampai kering. Jadi kalau kering ni berapa minit agaknya? Kita basuh muka, kering berapa minit? Ini cuaca yang biasa ni. Jangan cuaca Mekah tau. Cuaca Mekah dia mari angin panas tu kan. Basuh muka kering terus tau. Ni cuaca biasa Agak-agak berapa? Setengah minit, seminit kering. Macam itulah. Jangan sebelum jangan kering anggota sebelumnya, kemudian baru basuh ni, itu dikira tiada muwalat gitu Seterusnya dia kata jangan ada perceraian yang banyak. Yang banyak-banyak ni ialah pada uruf pada kebiasaan antara dua anggota. Demikian lagi antara beberapa membasuh dan antara beberapa suku anggota yang satu. Ni kalau kata tadi kan, kita kata tadi anggota, antara anggota. Maknanya basuh muka, kemudian terus kena basuh tangan Tapi ada juga orang ni basuh muka, lepas tu basuh tangan, basuh sini saja. Sekerat. Orang kata sekerat. Lepas tu bila pula sambung sekerat lagi ni? Tunggu setengah jam baru sambung sekerat ni pula. Boleh tak macam tu? Jawab dia boleh. Tapi cuma nak sebut Haji tadi Haji ni. Janganlah pula pergi kentut, pergi apa pula tengah-tengah tu tak boleh Dah basuh muka di rumah, kentut tengah jalan. Lepas tu basuh tangan kat pejabat, tak boleh Maknanya jangan ada benda-benda yang membatalkan tu tengah-tengah tu. Dan antara beberapa suku anggota. Itu maksud suku anggota Maknanya antara sama-sama anggota yang satu tapi hujung ni, hujung sini. Bahkan dibasuhkan satu anggota, kemudian daripada satu anggota dengan sekira-kira tiada kering anggota yang dibasuh dahulunya. Itu kata yang kita sebut tadi antara maksud dia ialah jangan basah. Jangan basah pula ni. Jangan kering. Jangan basah pula. Terbalik tu. Jangan kering yang dahulu. Kemudian baru basuh ni. Pada surah yang pertama dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dahulu daripada kering. Basuh kali yang pertama dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dahulunya daripada kering membasuh kali yang kedua pada surah yang kedua. Allah. Jadi berpusing-pusing. Pening kering, basuh kering tau. Pada surah. Surah tu maknanya gambaran Jadi dia cerita tadi ada dua cerita dia kata. Satunya ialah apa?
antara satu anggota dengan satu anggota lain tak, gitu Yang kedua lagi tadi tu, cerita dia ialah surah yang kedua, gambaran yang kedua, bentuk yang kedua ialah antara sama-sama anggota tapi hujung ni lain macam tu. Kalau dia basuh muka sebelah kanan saja, kemudian tunggu setengah jam, basuh sebelah kiri pula, sah, jawab sah, tapi tidak berlaku mualat. Maknanya tak ada mualat tu Jadi tak dapat sunat mualat. Boleh tu jadi kalau macam mana dia malas dah, ataupun air habis kadang-kadang biasa okey tau. Ambil air wuduk di rumah tau. Tiba-tiba habis, nak basuh kaki tak boleh. Macam mana? Datang ke masjid. Datang masjid air ada. Nak sambung ke apa nak buat baru? Jawapan dia, kalau nak sunat start balik. Kalau tak nak sunat, tak mahu sunat, basuh kaki lah. Gitu. Tapi tak dapatlah mualat. Kemudian lagi, ada sikit lagi sikit lagi ni. Tadi kita dah sebut dah. Macam manakah yang dikatakan kering tak kering tu Dan diiktibarkan. Diiktibar ni dia ambil kira Dia ambil kira. Membasuh tiap juzuk daripada anggota yang satu dahulu daripada kering juzuk yang dahulu daripadanya pada surah yang ketiga, pada bentuk yang ketiga tu, serta sederhana angin. Ni cuaca macam mana pula yang dikatakan kering tu. Sampai kira macam tu. Ulama-ulama fiqh ni kan, maknanya yang kalau kita kata Allah sunat je, tapi dia tak kira ni, dia kira udara kering tak kering sana. Jadi dia kata sini, dia kata sederhana angin. Angin jangan kuat sangat. Kalau angin kuat, kering cepat tau. Memang tu kita duduk bawah apa ni, pergi duduk bawah tu orang panggil apa, mesin dekat bilik air tu tak, pergi tadah muka bawah tu, dia sembuh angin tu kan, sekejap kering kan tau. Ada style baru nak pakai ulu tu kering lah tau, laju angin jet tu, jet. Jadi tak boleh yang tu dia tak kira kering tu. Kering ni angin biasa. Kemudian dan tabiat dan masa. Dan tabiat tu apa? Cuaca. Cuaca Cuaca tu cuaca normal. Kemudian masa, bukan masa musim kering, bukan masa musim panas, bukan tu semua tu Jadi maknanya dia kira ni, kesimpulan dia ialah yang dikata kering tak kering tu ialah sederhana cuaca sederhana, keadaan sederhana, angin sederhana, apa lagi? Tidak panas sangat, tidak sejuk sangat, tidak semua tu Tidak malam yang sejuk, masa tu masa. Kemudian lagi dia kata dan hanya sunat mualat. Ni cerita mualat lagi, tak habis lagi. Dan hanya sunat mualat. Dan hanya sunat mualat pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Apa benda sahibud darurah ni? Sahibud darurah ni contohnya, maksud dulu Sahibud darurah ni ialah orang yang mempunyai darurat itu maksud dia. Tapi maksud dia macam mana? Contohnya, sahibud darurah ni orang yang mempunyai keperluan khusus, iaitu seperti orang yang dia panggil sulusul baul. Sulusul baul ni orang yang air kencing dia tak boleh stop. Ni kencing tak berhenti. Asyik nak tubik, nak menitik je tak. Dia tak boleh kontrol dah. Mesin kontrol rosak. Jadi kalau orang yang mesin kontrol rosak ni, biasanya kalau kita ada jual pampers sekarang tau. Kita pakai pampers. Mungkinlah dia sakit ke, dia dah umur dah ke, dan macam-macam lah. Yang pentingnya orang yang kalau ikutnya, bila keluar apa? Keluar air titik air kencing, kira batal lah wuduk dah. Dah macam mana dia nak semayang? Pergi ambil wuduk situ, tengah-tengah ambil wuduk tu dah keluar dah. Bukan susah macam mana. Satu lagi jenis, kalau perempuan, nama dia perempuan istihadah kan.
Istihadah yang tak berhenti ni, yang keluar-keluar darah ni kan. Ada juga ni, saya tak tahulah kan. Tapi ada lah orang kata macam tu kan. Jadi macam mana? Orang yang macam ni, orang yang sulusul baul ni, ataupun keluar najis yang tak berhenti-henti ni, ataupun ada juga tak hok jenis belah kot perut ni tau. Ada ke? Dia keluar najis kot ni. Dia ada bawa benda ni. Bawa ke mana-mana ni kan. Tapi dia tak kat dalam, tak kat jangan, tak kat luar tau. Dia tak dalam kain lah Jadi itu pun dia keluar, dia tak mana boleh kontrol tau. Orang macam tu nama dia orang yang sahibud darurah ni. Jadi sahibud darurah ni dalam fiqh dia tak boleh, kalau dia ambil wuduk dia tak boleh tu antara wuduk tu dengan semayang tu dia kena selalu bahasa kampung saya pula immediately. Immediate ni. Gitu lah. Jadi macam mana? Tak boleh dia ambil wuduk, dia duduk main dulu. Pergi semayang sunat dulu, dia berzikir dulu, tak boleh. Dia kena tunggu imam ni. Imam ni nak qomat, baru dia start ambil wuduk. Dia tak boleh pakai 2 kali, tak boleh. Pakai 2 kali apa? Satu wuduk untuk semayang maghrib, semayang isyak, tak boleh. Dia kena satu semayang, satu saja. Yang wajib lah yang wajib. Jadi orang yang macam tu dia kata tak boleh tak sunat dia mualat. Dah habis tu tak sunat apa? Makruh. Bukan wajib mualat. Bukan tak sunat tu maknanya harus Tak sunat tu maknanya wajib. Jadi tak bolehlah dia basuh muka dulu, relax, basuh tangan, relax setengah jam, tak boleh. Dia kena terus semayang. Gitu. Itu nama dia sahibud darurah Boleh tak? Boleh ni jarang-jarang je kot berlaku. Tapi kadang-kadang ada juga kita tak tanya kita, tak tahulah kita sakit ke macam mana ke. Ada pun ia tu iaitu sahibud darurah tu, maka mualat itu wajib. Wajib pada hak dia, pada haknya, pada dia tu, untuk dia, kerana menyedikitkan hadasnya. Menyedikitkan hadas maknanya kalau ikutnya dia tu semayang tak, dia semayang tu berhadas tak, masa dia semayang tu berhadas tu tak. Sebab apa? Daripada ambil wuduk tu nak semayang ni dah keluar dah, jadi kiranya batal dah. Tetapi orang yang macam tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab kalau tak nak semayang macam mana? Tak semayang lah dia tau, kena gikat kan, macam mana? Berat dia main nak keluar kan. Jadi syariat Islam bagi kelonggaran pada dia. Tapi dia tak boleh dia bermain-main tengah-tengah tu. Dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain. Habis ni ni habis ni. Dan tu habis ni ni topik ni nak habis dah. Alhamdulillah, topik sunat kita nak habis dah. Cuma dia kata banyak lagi benda-benda lain, perkara-perkara sunat wuduk ni, dan tinggal lagi. Bagi ni bukan kait dengan sahibud darurah ni, tak ada kaitan jadi kena kernak potong kat situ. Dan tinggal lagi banyak bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain yang disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Dia kata kalau nak banyak lagi, bacalah kitab panjang. Kitab ni pendek ni. Jadi kalau orang kata panjangnya kitab ni, tengok tak bertitik-titik baru wuduk berapa kali lah kita? 10 kali. 10 kali baru wuduk tau. Itu pun pendek dia kata tu. Ya sila Haji. Ada soalan kan? Saya kalau lepas kita berwuduk, ada air di muka di mana tu, kita tak boleh kan? Itu tak ada disebut sini tau. Dia kata sunat makruh mengelap. Kecuali darurah je, Darurah ni macam kalau kita duduk di negeri sejuk. Ambil wuduk di England tu kan, kalau nak biar macam tu, sejuk dah tau. Biasanya orang ambil wuduk terus, lap tak. Itu tak apa, sebab kes darurat, keperluan Tapi dalam biasa kita ni, dia kata makruh mengeringkan air wuduk, menyapu tu. Sebab apa, adalah sunat-sunat dia, hadis-hadis Nabi kata air wuduk ni jadi makruh menghilangkan macam tu lah. Jadi tak sebut dalam kitab ni sebab dikira suruh baca dalam kitab yang panjang-panjang. Tak tahu jawab panjang macam mana.
Dia kalau dalam fiqh ni, dalam mazhab Syafi'i, kalau buku yang paling panjang sekali tu, nama dia Majmu', nama dia. Majmu' Syarah Muhazzab oleh Imam Nawawi. 20. Meja ni tak muat. Oh, sinilah, kat sini gitu. Bukan 20 nipis-nipis, 20 muka, 20 jilid, 20 volume tu jenis yang 4-500 tu satu volume tu. Jadi terbatu. Jadi kita tak baca tau. Oh. Kira kita baca Matlaq Ibadrin sudahlah. Slow-slow. Kalau boleh perhabis ni pun alhamdulillah tau. Itu pun saya duk fikir ni Haji ni, kita setengah-setengah tajuk nanti kita lompat lah tau. Oh, tajuk-tajuk yang apa ni? Yang jarang-jarang berlaku. Yang jarang-jarang kita guna tau. Sebab kalau tak bila nak habis kitab kita ni kan. Ya, sila. Lepas kita baudu, kita doa lah. Kalau misalnya kita terlupa, kita ada apa? Kalau terlupa berdoa, Ya, doa. makruh lupa berdoa. Makruh. Ada doa dia tu kan, ada tampal kat situ. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tu kan semua tu ada tak tampal tak situ biasanya tak? Kita masuk seterusnya. Fasal pada istinja. Ni pun biasa jadi kena baca. Yang tadi tu wuduk tiap-tiap hari kan. Jadi kena baca. Yang ni malam ni orang nak semayang ke tak semayang semua istinja tau. Istinja ni maknanya buang air Mana ada orang tak buang air tau. Jadi kena baca, mesti baca ni. Fasal pada istinja, fil istinja wa adabi qadil hajah. Ini suatu fasal, satu bab bab baru pada malam ni, iaitu pada menyatakan hukum istinja. Hukum membersihkan daripada najis selepas daripada buang air. Dan beberapa pekerjaan yang dituntuti daripada orang yang qada hajat. Dan iaitu dan beberapa perkara yang dia akan cerita yang patut dibuat oleh orang-orang yang qadil hajat. Dalam ayat tadi qadi, qadi itu ialah orang yang kalau ikut bahasanya melaksanakan. Orang nak buat, performer tau. Gitu kan, qadi. Dalam bahasa kita kalau qadi tu sebut qadi tu, qadi lah, jabat qadi. Sebab apa qadi tu kita panggil qadi? Yang jabat qadi tu sebab qadi tu tukang pemutus. Tapi kita sekarang ni qadi ada, hakim ada pula tau. Dia sebenarnya qadi dengan hakim tu satu je dalam Islam ni. Qadi tu lah hakim, tapi sekarang dia jadi dua kan. Jadi qadi tu ialah sebab pemutus. Tapi qadi juga dalam bahasa Arab maknanya orang yang buat benda tu, orang yang buat satu benda. Hajat tu apa? Keperluan. Jadi qadil hajat, orang yang melaksanakan keperluan. Dia bahasa baik sikit tau. Dia tak kata kalau bahasa kasar benda. Bahasa kalau di Malaysia ni kata ke sungai. Ke sungai kecil, ke sungai besar. Dah mana sungai? Tak ada sungai. Itu. Kalau yang kasar lagi berak. Kalau kat sini kameh tak? Kameh besar, kameh kecil ke macam mana? Tak tahu. Berak Ya. Di sini ada tu. Cuma dipakai untuk raja-raja saja. Apa tu? Bukan itu. Ke sungai, ke siring. Oh, itu raja-raja saja. Jadi orang Malaysia tu raja semualah dia tu. Ke sungai-sungai. Dengan sultan, junjungan pun patikan ke siring. Artinya kita membuat kecil. Kalau junjungan pun pati mau ke sungai, artinya mau buang air besar. Mau wine besar tu. Dia bukan sungai kecil, sungai besar bukan. Tak apalah, bahasa. Okey. Bahasa macam ni. Cerita jadi dalam Islam dipanggil qada hajat melaksanakan hajat. Sebab apa hajat? Sebab kalau tak keluar susah. Tengok habis ketul-ketul lutut Sebab apa? Nak buang air kan. Bermula istinja itu wajib. Istinja tu maksudnya membasuh membasuh tempat keluar tu. Itu maknanya istinja.
istinja itu wajib. Dia kata, maknanya membasuh. Kalau kita guna bahasa Melayu membasuh tau. Sebenarnya tak apa betul membasuh. Sebab nanti dia kata bila kita buang air, kita boleh guna batu. Kan? Dah kalau batu orang panggil basuh juga. Orang tak panggil basuh batu tau. Orang panggil gahal, gesel ke benda. Sebab tu nama dia istinja dia tak panggil basuh sepatutnya. Tapi bahasa Melayu basuh lah sebab biasa kita guna air. Jadi istinja itu wajib daripada kencing dan ghaid. Daripada berkamih dan juga ghaid. Ghaid itu buang air besar Ghaid dalam bahasa Arab Dia guna bahasa Arab pula, dia tak guna bahasa Melayu. Tak tahulah zaman tu orang. Dan lain daripada keduanya. Lain daripada keduanya maksud apa? Mungkin juga yang keluar kat situ tu bukan air kencing. Mungkin bukan najis besar tapi keluar benda lain. Keluar permata ke, emas ke. Tak tahu keluar apa, dia kata lain Maknanya keluar apa-apa, cacing. Kalau kita budak-budak dulu. Zaman sekarang tak ada cacing tau. Pergi ke mana pun tak tahu. Dulu masa saya pun kecil-kecil, ayah dengan mak tarik cacing keluar. Keluar panjang-panjang cacing tu. Tak tahu zaman sekarang pergi ke mana tu cacing tu. Pernah sempat ada cacing? Tak pernah. Sekarang tak ada dah, cacing tu dah hilang Dia ada cacing banyak pula nak cerita. Ada cacing besar tu. Ada cacing kerawit dia panggil, yang kecil-kecil tu. Tu zaman dulu Jadi kalau budak-budak tidur zaman dulu, dia keluar cacing biasa malam-malam tu. Cacing kecil-kecil tu. Itu pun dia kira kena istinja juga. Dan lain daripada keduanya, daripada tiap-tiap najis yang dibasuh dan jika nadir sekalipun. Najis yang dibasuh dan ataupun nadir. Nadir ni apa? Kita sebut itu. Nadir ni maknanya benda jarang-jarang berlaku. Dia bukan keluar, katakan bukan keluar, kita nak kata minta maaf dok sebut tahid dah dok. Najis Kalau kena najis kan, ayam mati pula keluar kat situ dok. Katakan keluar tahid kata kawan kat situ. Lepas tu kadang-kadang bukan tahid, keluar benda lain. Yang jarang-jarang keluar. Itu pun dia kata dipanggil istinja juga, kena basuh. Seperti darah. Contohnya keluar darah. Darah ikut ni kan. Darah ni bukannya yang kita bukan. Keluar. Dia keluar darah. Kemudian lagi keluar wadi. Wadi. Tahu wadi ni? Ada mazi, ada wadi, ada mani, ada kencing. Dia 3-4 benda keluar kat situ. Kau tempat yang sama Kalau keluar darah tu antara pelik. Jadi wadi tu ialah air yang keluar daripada kemaluan. Apa tu? Bila ni dalam keadaan biasanya penat. Macam itulah. Tapi dia ni bukan kerana ada seronok pula ni. Ada apa ni? Orang panggil syok ke benda? Kalau diiringi bersama-sama tu dengan rasa seronok, itu nama dia mazi. Kalau dia ni bentuk dia pula memancuk gitu, itu nama dia mani. Itu lain-lain Jadi kalau wadi, wajib istinja juga. Seperti darah dan wadi. Wadi ni jangan, kalau orang moden ni pula kan wadi oasis pula dia kata tu. Itu wadi lain pada pasir tu. Dan lain daripada tu yang mungkin juga jarang-jarang berlaku. Diistinjakan dengan air. Sama ada kita istinja ni nombor 1 dengan air atau batu, ataupun juga dengan batu. Istinja dengan batu. Orang tahu. Dan barang yang pada makna. Jadi air boleh, istinja ni batu boleh. Dan barang yang pada makna daripada tiap-tiap sesuatu yang keras, yang suci, yang meninggalkan najis yang tiada dihormati akan dia. Sebenarnya menanggalkan jadi sekarang ni nombor 1 air. Habis cerita kita panggil basuh najis. Yang kedua boleh juga batu. Kalau mesti batu ke? Tak mesti batu. Dia kata batu atau benda-benda yang seperti batu. Tapi syarat dia apa?
mestilah benda tu keras. Lembut macam apa? Tisu tu lembut tu Oh, benda bukan lembut macam tu. Dia nak lembut ni macam lembut macam kata macam kuih kata. Kuih. Oh ni minta maaf lah, kuih pula orang buat. Ada kuih jenis lembut tu tak? Yang kita dia penyek tu. Tisu tu dia keras lagi tu. Benda-benda lembut. Benda lembut lagi apa Ya. Bertinja dengan batu. Agak-agak besarnya bagaimana? Besar mana? Besar batu tu. Dia tak sebut berapa berapa besar. Dah kalau batu besar tu. Boleh tak? Boleh. Nanti kalau kita baca lagi nanti dia akan sebut bukannya besar batu tu penting. Dia kira berapa angle angle. Kalau batu besar dia kira satu benda ni macam tu. Ada lagi sebelah sini yang tak kena, jadi boleh guna lagi. Mungkin tak satu batu guna 10 orang, boleh tak? Batu macam ada yang besar-besar bintang tu kan Yelah batu-batu biasa gitulah kan. Kalau batu kecil sangat tak boleh, nanti kena najis habis tak boleh. Kalau saja batu granit tu ada kan besar. Okey, jadi pergi pada ni. Dia kata batu atau benda-benda lain seperti batu. Jadi contohnya apa? Seperti lain seperti batu. Kertas tisu. Seperti lagi kulit kayu. Apa lagi? Kain boleh tak? Kain. Boleh kain. Daun boleh. Tapi syarat dia nanti dia akan sebut jangan licin. Macam kaca. Tak boleh. Dia nak benda tu keras. Lepas tu nanti keras maksud dia kasar sekali. Dia benda ni dia kesat. Dia kesat. Bukan licin. Kita kata ambil beg plastik. Tu beg orang panggil benda, orang Kelantan panggil supit bising dia panggil. Ataupun dia panggil supit gelenyar. Sebab apa supit gelenyar? Dia panggil bunyi kan, cocek. Tu kita ubuh dalam tangan kita pun kesat dengan benda tu. Tak boleh sebab dia licin. Dia mesti kesat tak masuk lagi ni, baru trailer baru ni. maka keluar dengan sesuatu yang keras. Ni dia nak beritahu yang tak boleh ni. Dia sebut mesti keras. Dia kata apa maksud keras tu ialah yang tidak keras itu ialah yang cair seperti air mawar dan cuka. Itu maksud keras tu Jadi kalau kertas tu masuk keras. Yang tak keras ni ialah yang cair. Air mawar boleh? Tak boleh. Air cuka boleh? Tak boleh. Sebab apa? Tu dikira air, dia kira cair. Dan keluar dengan yang suci. Yang kata mesti suci benda tu. Sesuatu yang najis seperti batu yang mutanajis. Kita guna batu yang mutanajis, maknanya batu yang dah terkena najis. Batu bekas diberak oleh lembu kata. Tapi ataupun dikencing oleh lembu. Lepas tu tiba-tiba air kencing tu kering. Jadi kita pun ambil, kita tahu batu tu memang bekas lembu kencing. Contoh ni. Jadi cium-cium tak ada, okey. Boleh tak guna? Tak boleh. Sebab batu tu dipanggil mutanajis. Batu tu dah terkena najis. Kalau tulang nak guna ni, nak guna untuk ni. Nanti dikira tulang pula adalah benda-benda yang dihormati. Jadi lepas ni aja. Ada benda-benda yang suci. Kemudian atau tahik yang kering. Menggunakan tahik kering untuk kalau orang di India tu. Dulu saya pergi India, tengok orang Hindu ni, Orang Hindu ni lembu tak makan. Tapi tahik lembu, kalau lembu berak tu dia berebut tadah tu. Kalau jatuh atas tanah tu dia ambil. Lepas tu dia buat macam mana? Dia bubuh dalam ni, kita duduk tengok ni. Ya Allah, orang Hindu lah, orang Islam tak buat. Dia bubuh dalam bekas dia tu, dia ni. Orang panggil dia apa?
Dia uli, macam dia uli. Tu, dia kamer tau dengan tangan tu. Lepas tu dia ambil ni seketul ni, dia buat bulat-bulat tu macam roti canai tu. Dia tampar kat rumah dia. Jadi kita tengok duk tempek tahi lembu. Lepas tu dia kering lah bila kena tu. Bila kering tu pula dia buat masak. Dia guna untuk masak pula. Macam-macam dah. Orang Hindu. Jadi nak ceritanya, tahi tu bila dia kering, dia keras. Jadi boleh tak kita guna? Tak boleh kata. Tahi yang kering untuk istinja. Dan keluar yang menanggalkan sesuatu yang tiada meninggal seperti tanah yang lembut yang berhambur. Ni maknanya mestilah dia kata tak boleh yang tanah nak kita ambil pasir tu nak. Kita ambil pasir, kita buat basuh. Basuh punggung betul kan. Lepas buang air. Batu tu dia ikut tangan kita tak? Dia tak ikut tangan kita tau. Dia melekat kat situ kan. Itu maknanya tak boleh dia kata. Jadi dia mesti menanggalkan. Bila kita tarik tu dia ikut tangan kita. Bila kita tolak jadi sebab tu kata tisu ni boleh lagi lah. Jangan tisu yang lembut sangat tu. Yang terlalu lembut tau. Kita melekat tu dia pun melekat sekali. Tak boleh. Itu tidak menanggalkan. Atau barang yang lembut. Barang yang lembut. Dan yang licin. Ni Haji. Haji tanya tadi kan. Yang licin dia kata. Jadi tak boleh juga licin. Sebab apa? Bila licin ni, dia tak menanggalkan. Dia tak tarik apa ni? Najis. Macam mana? Apa? Tunggu dia kering. Jadi tak ada istinja pula dah. Umpama bulu. Seperti bulu dia kata. Bulu tu licin. Selama tiada dibelahkan dan dibuat istinja dengan bekas yang dibelahnya. Bukan buluh, minta maaf. Buluh licin. Jadi dia kata boleh tak kita guna buluh? Buluh macam kaca lah tak? Jadi bila buluh tu, kalau kita belah buluh tu, sebelah dalam dia kasar tak? Sebelah dalam tu boleh. Tapi kalau buluh sebelah luar tu tak boleh. Sebab dia licin. Habis benda tu. Nanti gatal nanti. Cari buluh yang tidak miang. Jangan buluh yang ada bulu-bulu tu. Kemudian lagi habis lagi benda tu. Dan keluar dengan yang tiada dihormati. Sekarang ni sambung lagi lah nanti yang tadi Haji sebut tadi tanya mana? Tulang kan. Boleh tak benda-benda? Semua benda boleh ke? Kalau kita kata kertas ada tulisan contoh kertas surat khabar. Kertas surat khabar permata. Boleh tak kita guna kertas surat khabar permata tu untuk buat istinja? Boleh ke tak? Boleh tak kita kata bukanlah permata, buku matematik anak kita. Dah tak ada kan? Kita pun koyak buku matematik anak kita tu, nak buat istinja, buat masuk dalam bilik air. Boleh tak boleh? Tu akan disambung pada minggu depan insya-Allah. Tak apa, sila. Apa hukumnya minum kopi luwak yang diproses oleh busak? Kopi luwak ni, ni cerita kopi luwak ni. Ni kopi luwak bukan yang ada jual juga dalam tu, dalam package 3 in 1 kopi luwak, bukan yang tu. Ni kopi luwak sungguh ni. Sungguh luwak Di Indonesia tu ada kopi musang. Dia biarkan makan kopi, kemudian dia pun buang lah bila musang makan. Lepas tu bila dia buang air tu, musang tu biji-biji kopi lagi. Jadi sekarang ni di Indonesia banyak tak? Dia kata sedap, dia kata. Sedap tu saya tak tahulah. Mungkin dia kata sebab sedap ni, sebab musang ni pandai, dia pilih yang the best kopi saja.
fatwa daripada Majlis Ulama Indonesia. Dia kata boleh, dia kata. Ni saya cerita ya, dia kata boleh. Kenapa dia kata? Sebab walaupun dia lalu ikut najis, tapi dia tak masuk ke dalam. Sebab dia kira ni dia buat fatwa dah Jadi buah kopi tu dia kata keras. Jadi masuk dalam perut dia tu, memanglah najis perut dia tu. Dia keluar bersama dengan najis. Tapi dia basuh balik kopi tu. Jadi yang lekat najis tu ialah luar kopi tu. Jadi dia basuh balik kopi tu. Lepas tu dia ambil lah kopi tu, barulah dia buat proses untuk buat kopi. Jadi dia kata sebab itulah dia kata tidak najis. Cuma fatwa sini saya tak tahu Haji ni. Itu fatwa Majlis Ulama Indonesia. Alasan dia macam tu. Oi. Saya tak nak keluar. Keluar daripada najis, Pak. Tapi macam ni Haji, dia kira bukan saya nak defend dia ni, nak cerita hujah dia je. Kalau orang kata makan, orang termakan apa termakan benda keras kata kata cincin, orang makan cincin, taklah budak mana dia makan cincin ataupun emas ketul masuk dalam perut, dia keluar balik. Najis tak bila tu emas tu keluar tu, cincin tu keluar? Dia mutanajis, dia tidak najis. Dia panggil. Ini minuman. Ya. Dia gini Haji. Dia punya fatwa dia kata mutanajis lain, najis lain. Najis ni, ain tu najis. Benda tu sendiri najis. Misalnya kata tahi. Tahi tu memang najis. Basuh tahi boleh tak basuh tahi? Kita basuh macam mana pun dia tak suci juga sebab dia memang tahi. Dia najis, ain najis. Satu lagi benda mutanajis. Mutanajis ni benda yang terkena najis. Boleh basuh tak? Dengan syarat tak masuk ke dalam. Jadi kata boleh basuh. Gitulah fatwa dia Haji. Haji jangan tanya saya pula. Jadi terserahlah kepada ni. Gitu wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan minumlah, mahal. Tak sanggup minum, jangan minum lah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tangguh majlis pada malam ni dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.